Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Apa khabar pelajar-pelajar cikgu kursus PBMA SMK Taman Melati? Bersedia untuk belajar hari ini? Jom kita mulakan. Okey, untuk hari ini kita akan membincangkan mengenai tajuk core abilities yang kedua, modul yang kedua. Okey, iaitu level 2 tingkah laku interpersonal. Kertas penerangan 2 daripada 4 yang bertajuk aplikasi kerja berpasukan. Apa yang dikatakan dengan kerja berpasukan ini? Kerja berpasukan merupakan sebahagian ataupun bahagian penting dalam perniagaan. Oleh itu, perlu bagi rakan-rakan sekerja untuk bekerjasama antara satu sama lain dengan melakukan yang terbaik dalam apa-apa jua keadaan. Kerja berpasukan ini ialah proses bekerja bersama-sama dalam satu kumpulan pekerja untuk mencapai matlamat yang bermaksud macam mana nak capai matlamat tu? Itu pekerja akan cuba untuk bekerjasama dengan memberikan maklum balas yang konstruktif dan menggunakan kemahiran individu walaupun mempunyai konflik peribadi antara sesama pekerja. Maknanya kat sini dengan menggunakan kemahiran individu masing-masing. Contoh, yang ni pakar bahagian perakaunan, yang ni pakar dalam bahagian ICT, yang kita pula mahir dalam bidang pendawaian. Kita perlu bekerja bersama-sama untuk syarikat kita tu. Walaupun kita ada masalah antara satu sama lain, tapi kita perlu profesional untuk nak selesaikan kerja-kerja itu. Jadi tugas-tugas profesional dan tanggungjawab akan merangkumi pelbagai tugasan yang diberikan. Sebahagian besar daripada masa bekerja akan dihabiskan dengan bekerja dalam satu pasukan. Okey. Jadi bila kita bekerja sebagai satu pasukan, ada beberapa peringatan yang kita perlu tahu. Apa peringatan tersebut? Okay, yang pertama adalah pasukan bukan hanya kumpulan. Kajian ke atas pasukan menunjukkan kerja berpasukan melebihi apa yang boleh dicapai oleh individu dalam beberapa kumpulan kerja. Kerja berpasukan yang sebenar ialah tahap prestasi yang lebih tinggi dan diterangkan dengan terma-terma seperti sinergi atau prestasi tinggi. Okey, jadi kumpulan yang belajar untuk bekerja bersama-sama untuk menjadi satu pasukan. Maknanya, dalam satu kumpulan tu kita perlu bekerjasama, belajar antara satu sama lain dan bekerjasama untuk capai tahap prestasi yang lebih baik. Okey. Syarat yang kedua, peringatan yang kita tahu adalah kualiti bukan hanya satu pemberian. Sesetengah daripada ahli pasukan cuba untuk merasionalkan keupayaan prestasi pasukan mereka bergantung kepada sesiapa yang ada dalam kumpulan tu. Okey, bila kita bekerja dalam satu kumpulan, mesti ada yang mahir, ada yang kurang mahir. Jadi kat sini, prestasi pasukan boleh berubah dan akan sentiasa dipengaruhi oleh apa-apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh individu mengikut cara ahli pasukan berinteraksi untuk menangani pelbagai cabaran prestasi. Jadi kita kena saling bantu-membantu antara satu sama lain lah. Okey. Peringatan yang ketiga adalah kerja berpasukan bukan hanya tentang personaliti. Maksudnya di sini, setiap pasukan mempunyai kombinasi personaliti yang berbeza. Kerja berpasukan tidak bergantung kepada personaliti ahli pasukan, tetapi bergantung kepada keupayaan pasukan itu untuk mengetahui bagaimana mereka dapat bekerja bersama-sama bagi memaksimumkan sumbangan setiap ahli pasukan agar sasaran projek dapat dicapai. Sebahagian daripada ahli pasukan akan terkejut bahawa seseorang yang sangat berbeza daripada mereka merupakan seorang ahli pasukan yang sangat kompeten. Sebab tu cikgu cakap tadi,
Okey, dalam satu pasukan akan ada pekerja yang mahir dan pekerja yang kurang mahir. Jadi yang mahir kat sini adalah seorang yang kompeten, dia perlu membantu berkongsi pengalaman dengan pekerja yang kurang mahir. Bilalah berlaku situasi macam tu, kita akan berasa seronok bekerja di dalam satu pasukan. Okey, 5 objektif utama untuk utama proses kerja berpasukan adalah yang pertama, mempelajari kepentingan perbincangan dan persetujuan tentang proses-proses pasukan. Maksudnya kita berbincang, belajar antara satu sama lain dan capai persetujuan dalam setiap bidang-bidang pekerjaan ataupun kemahiran yang kita buat. Okey. Yang kedua, bila kita bekerja berpasukan, perlulah ada dan kita ketahui kepentingan berkomunikasi antara ahli pasukan. Mari kita berbincang antara ahli-ahli pasukan ataupun rakan-rakan sekerja kita tu, perlu ada komunikasi yang baik kat situ. Perlu berbincang di antara satu sama lain. Elakkan berlakunya salah menyalah antara satu sama lain. Okay, yang ketiga, kita perlu belajar menyediakan aktiviti pasukan. Maksud lain, membahagi tugas lah. Okay. Kemudian membandingkan dengan keputusan dan prestasi sebenar pasukan tersebut. Jadi kita uji. Setakat mana kita cek prestasi kita. Setakat mana kemahiran yang kita ada. Okay. Mana kalau ada yang pekerja yang dah kompeten, pekerja yang kompeten tu bantulah ahli pasukan atau rakan sekerja yang kurang kompeten tadi. Okay, dan seterusnya, kita perlulah memahami peranan pasukan dan hubungan antara ahli pasukan yang lain, dan juga bila kita dah ada buat kerja secara berpasukan ni, pastikan tahu cara untuk mendokumentkan proses dan juga merekodkan setiap keputusan-keputusan yang kita dah buat. Okey. Okey. Apa kelebihan-kelebihan bila kita kerja berpasukan? Okey, yang pertama, kita akan dapat motivasi dan sokongan. Mengamalkan kerja secara berpasukan dalam sesebuah organisasi mampu menyokong kelemahan sesetengah pihak dengan kekuatan pihak yang lain. Jika seseorang cemerlang dalam menguruskan persidangan, manakala seorang lagi mahir dalam kerja-kerja penaipan dokumen, maka masing-masing boleh membantu antara satu sama lain. Hasil kerja akan berkurangan jika mereka dipaksa bekerja secara berseorangan. Begitu juga, seorang pekerja kadang-kadang menghadapi hari yang tidak produktif. Mereka kurang bersemangat. Justeru ahli pasukan yang lain boleh membantu menggalakkan pekerja tersebut untuk melakukan kerja dengan lebih baik. Maksudnya setiap ahli pasukan tu kita bantu. Kita bagi sokongan, kita bagi motivasi supaya dia lebih bersemangat bekerja. Ahli pasukan yang bermotivasi boleh mewujudkan keakraban yang lebih baik antara satu sama lain, yang akhirnya membawa kepada pencapaian yang lebih besar dalam hubungan di tempat kerja. Makna kata lain, bila kita bekerjasama, bila kita bermotivasi, rakan-rakan sekerja bagi sokongan, kita akan rasa seronok bekerja. Okey. Kelebihan kerja berpasukan yang kedua adalah accountability. Okay. Kerja berpasukan mewujudkan persekitaran pekerja yang bertanggungjawab atas apa-apa yang mereka hasilkan, kerana ahli pasukan yang lain mengharapkan setiap individu untuk menyelesaikan masalah atau menjayakan projek yang dijalankan untuk kepuasan semua orang. Maksudnya setiap ahli pasukan itu berpuas hati apa yang dia orang dah capai. Apabila semua pekerja memainkan peranan masing-masing, mereka pasti akan berasa gembira dan bangga, dan ini menaikkan semangat kekitaan serta status antara pasukan. Pencapaian seseorang individu seperti iklan atau slogan yang mempunyai idea menarik boleh mendapat perhatian pekerja dan pengiktirafan dalam kalangan rakan sekerja.
Okey, seterusnya adalah penyelesaian kreatif, kelebihan bekerja berpasukan. Kita dapat membuat penyelesaian secara kreatif. Macam mana itu? Itu seperti kata pepatah, dua kepala lebih baik daripada satu. Lebih-lebih lagi sebagai satu pasukan. Penyelesaian kepada masalah dan idea-idea baru yang dihasilkan melalui sumbangsaran. Apa maksud sumbangsaran ni? Itu kita buat secara perbincangan. Ini akan menguatkan lagi kerja secara berpasukan. Ahli pasukan menyumbang kemahiran, pengetahuan, pendapat dan pengalaman untuk dikumpulkan bersama-sama bagi manfaat organisasi secara keseluruhannya. Maknanya bila kita berbincang, semua akan dapat manfaat. Maknanya syarikat tu akan jadi lebih baik, lebih maju, lebih untung. Ini membawa kepada produktiviti lebih baik dan menonjolkan seluruh pasukan yang boleh membanggakan syarikat tu. Okey, kelebihan seterusnya adalah boleh mewujudkan persaingan dan pertumbuhan yang sihat. Okey, kerja berpasukan membolehkan setiap pekerja melihat bagaimana pekerja yang lain melakukan kerja mereka. Mereka boleh dijadikan sebagai sumber inspirasi dan juga pendidikan. Macam cikgu cakap tadi, maknanya pelajar yang kompeten, mahir, membantu pekerja yang kurang mahir. Pekerja yang kurang berpengalaman dapat belajar dan meningkatkan hasil daripada interaksi mereka dengan ahli pasukan yang peringkat atasan. Peluang untuk belajar daripada kekuatan antara satu sama lain juga boleh membawa kepada persaingan yang sihat dan dapat mendorong pasukan bagi memastikan kuantiti atau kualiti yang lebih baik untuk produk atau perkhidmatan mereka. Okey, untuk seterusnya, cikgu akan terangkan macam mana kita nak buat ataupun kita nak bekerja secara berpasukan. Yang pertama, kita perlu ada sumbangan. Macam mana yang boleh dikatakan sumbangan tu? Itu menyediakan tugasan individu. Mesti keliru. Tadi cikgu cakap kerja berpasukan, tapi kenapa pula ada tugasan individu? Maksud di sini, kita membahagikan kerja di antara satu sama lain. Maksudnya kalau orang tu mahir dalam bidang ICT, dia akan jaga bahagian ICT. Kalau orang tu berkemahiran dalam kerja pendawaian, dia akan jaga bahagian kemahiran. Tapi dua orang ni akan bekerja antara satu sama lain, maksudnya membantu antara satu sama lain dari segi macam mana? Dari segi penyediaan dokumentasi ataupun periklanan, supaya kita boleh promosi kepada orang-orang lain. Itu contoh. Seterusnya, mengambil bahagian sebagai rakan sekerja dalam mesyuarat. Kita juga boleh mendengar suara ahli pasukan yang lain dan kita perlulah mengetahui secara jelas idea yang sewajarnya. Seterusnya, menyelaras. Apa yang dikatakan dengan menyelaras ini? Yang pertama, iaitu membincangkan jangkaan pencapaian pasukan dan juga proses-proses yang terlibat. Yang kedua, kita mengenal pasti peranan ketua pasukan dan ahli pasukan. Jadi kita kena tahu tanggungjawab. Ketua pasukan kena buat apa? Kena pastikan apa? Sama juga dengan ahli-ahli bawah dia. Apa yang pembahagian tugas yang perlu dibuat oleh setiap ahli itu. Jadi perlulah buat. Jadi ketua di sini akan memainkan peranan untuk pastikan semua anak buahnya, semua pekerja di bawahnya untuk bekerja di antara satu sama lain. Bila kita dah kenal pasti peranan masing-masing, jadi kita perlulah merancang itu mesyuarat pasukan. Tentukan tarikh akhir due date ataupun tarikh akhir, atau bahasa Inggeris dia due date, perkara-perkara yang perlu diselesaikan. Untuk seterusnya, yang ketiga, kemahiran untuk bekerja secara berpasukan, kita perlu ada sikap bekerjasama. Macam mana sikap bekerjasama ni? Iaitu
Sebab seorang pekerja perlu tahu bagaimana untuk menilai kualiti interaksi dan perbincangan secara pasukan. Bekerjasama antara ahli-ahli pasukan. Kita perlu mengkaji secara berkala proses pasukan dan menyesuaikannya dengan tugas-tugas projek. Maksudnya ada pembahagian kerja di situ. Okey. Dan kita perlulah membincangkan pandangan yang bercanggah antara satu sama lain. Ini penting sebab nak elakkan berlaku isu-isu di akhirnya nanti. Bila berlaku isu-isu ni, berlaku salah menyalah antara satu sama lain, tu kita bukan panggil sikap bekerja sama. Maksudnya tak ada tanggungjawab. Okey. Dan kita perlulah membangunkan keupayaan pasukan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain dan menghadapi masalah dalam pembangunan produk ataupun pasukan kerja. Kita perlulah pilih idea atau mencipta idea-idea baru dengan perkesan dan cekap sebagai satu pasukan. Maksudnya bekerjasama di antara satu sama lain di situ. Okey. Okey. Matlamat kerja dan sasaran. Apa-apa sahaja yang anda harapkan untuk mencapainya, anda tidak akan mengetahui caranya kecuali anda telah menetapkan sasaran yang jelas dan mengukur sejauh mana dan bila anda akan mencapainya. Okey, macam mana tu? Okey, yang pertama kita perlu spesifik. Gunakan nombor yang betul dan matlamat yang pasti, bukan matlamat yang kabur. Berikan tumpuan untuk satu sasaran, untuk satu bahagian organisasi. Okey. Yang kedua, kita boleh diukur. Matlamat tu boleh diukur. Itu measurable. Gunakan peratusan atau nombor atau kaedah lain yang boleh mengukur matlamat. Okey. Dan yang seterusnya boleh dicapai, achievable. Matlamat yang terlampau tinggi boleh merosakkan rancangan dan moral. Pastikan sasaran yang dibuat tadi boleh dicapai. Tentukan matlamat dan sasaran betul-betul, dan setiap sasaran yang kita buat tadi mestilah boleh dicapai dan mampu dicapai. Okey, yang seterusnya adalah realistik. Bina matlamat yang boleh dicapai dengan sumber-sumber yang dimiliki. Okey, mari kita tahu apa yang kita ada, mari kita tak cuba buat apa yang melangkaui yang kita tak ada. Sebab kita perlu buat berdasarkan apa yang ada pada kemahiran kita. Jadi kat sini akan berlaku dan juga memudahkan setiap urusan kerja. Okey, dan last sekali tentukan iaitu masa, time. Tentukan dan tetapkan tarikh akhir bagi setiap objektif. Katakanlah kalau projek tu mesti disiapkan masa 3 bulan, bulan yang terakhir, yang bulan yang ketiga tu perlu disiapkan betul-betul. Kenapa perlu kena buat macam tu? Nak elakkan berlakunya masalah-masalah yang tidak diingini. Okey. Okey, seterusnya kemahiran komunikasi. Okey. Dapat berkomunikasi dengan berkesan merupakan kemahiran yang penting daripada semua kemahiran hidup yang lain. Bercakap, berkomunikasi. Okey, kamu dah belajar kan sebelum ni, itu cara-cara komunikasi. Cara yang lebih tepat melihat proses komunikasi sebagai satu yang dinamik adalah dengan melihat unsur-unsur seperti gaya tingkah laku, bukan lisan, dan pelbagai cara individu bertaksir serta menganggap makna kepada peristiwa yang mempunyai pengaruh yang penting. Pelbagai strategi seperti membina satu ayat dengan jelas dan terang boleh menggalakkan komunikasi yang berkesan, namun boleh juga memahami makna oleh pendengar melalui proses mendengar secara aktif sebagai maklum balas. Banyak model telah dibangunkan untuk memudahkan dan meringkaskan relatif kompleks proses komunikasi bagi membantu pemahaman kita. Okey, bila kita berkomunikasi, kita perlulah melakukan komunikasi secara berkesan.
Okey, macam mana nak jadi komunikasi yang berkesan tu? Okay, yang pertama, jadilah seorang penutur yang lebih baik. Okey, iaitu bertimbang rasa, jangan menguasai perbualan dengan bercakap hanya mengenai diri sendiri. Gunakan soalan yang untuk mengetahui perasaan atau pendapat orang lain tentang topik perbualan. Okey, seterusnya kita perlu bercakaplah dengan lebih jelas. Jangan mengomel atau bercakap ke arah yang bertentangan dengan pendengar. Gunakan perkataan yang boleh difahami oleh pendengar itu. Okey, kita juga perlulah memberikan tumpuan kepada perbualan. Bila orang cakap, kita dengar. Bagi perhatian betul-betul. Melakukan perkara lain ketika bercakap seperti menaip dan menghantar mesej kepada orang lain boleh menghalang tindak balas pendengar dengan apa yang akan diperkatakan. Jadikan perbualan itu ringkas. Jangan terlalu banyak bercakap kerana boleh menyebabkan orang lain hilang minat. Okey, untuk menjadi pendengar yang lebih baik, yang pertama sekali kita hilangkan gangguan. Jika berasa sukar untuk menumpukan perhatian kerana masalah persekitaran, maksudnya sini ada gangguan bising ke, bunyi kenderaan ke, kita beralihlah ke kawasan lain atau menjadualkan masa lain untuk bercakap topik tersebut. Luangkan masa untuk mendengar. Jika sibuk atau tidak mempunyai masa, beritahu penutur untuk menjadualkan masa lain untuk bercakap hal tersebut. Amalkan secara reflektif. Maksudnya mengulangi apa yang difikirkan oleh penutur untuk memastikan perkara yang ditenangi adalah betul, dipanggil pendengaran yang aktif dan dikenal pasti dengan kenyataan seperti, jika saya memahami anda dengan betul. Pendengaran yang aktif memberikan peluang kepada penutur untuk menjelaskan sesuatu perkara dan memastikan penutur dan pendengar berada di kawasan yang sama. Okey, seterusnya, bila kita nak berkomunikasi, perlulah ada pendapat yang bagus dengan alasan yang baik. Macam mana tu? Okey, bukan semua orang boleh jadi penutur yang baik. Bukan semua orang pandai bercakap. Semua orang yang pandai berhujah, tetapi penghujah yang baik tahu bagaimana untuk berhujah dengan adil. Contoh-contoh berikut adalah garis panduan untuk berhujah dengan baik. Okay, yang pertama, jangan mengambil jalan keluar dengan memanggil nama. Jangan sesekali memanggil rakan kongsi dengan nama yang menyakitkan hati. Cuba ikut peraturan 5 saat, memilih perkataan yang sesuai dan berkaitan apa bila menghadapi perbezaan pendapat. Maksudnya diam sekejap. Kalau ada apa-apa isu, diam sekejap. Cuba peraturan 5 saat. Kadang-kadang perkara yang diperkatakan dibuat tanpa memikirkan kesannya. Tunggu 5 saat sebelum anda mengulas tentang apa yang anda perkatakan. Gunakan masa ini untuk mengawal pemikiran dan berfikir tentang apa yang perlu diperkatakan. Okey, berpegang pada isu yang diperkatakan, kawal kemarahan dan juga bercakap dan bertindak dengan menghormati orang lain. Ingat, dengan siapa anda bertekar, mungkin itu adalah orang yang akan bekerjasama dengan anda pada masa hadapan. Walaupun itu mungkin perkara terakhir dalam fikiran anda apabila anda menghadapi perbezaan pendapat, namun ia mungkin akan menjadi perkara utama. Okey, perundingan. Perundingan ialah satu kaedah yang boleh menyelesaikan perbezaan. Okey, bertoleransi, perundingan. Ia satu proses kompromi atau persetujuan untuk mengelakkan perbalahan dan juga pertengkaran. Dalam mana-mana perselisihan, individu bertujuan untuk mencapai hasil yang terbaik bagi kedudukan mereka atau mungkin untuk organisasi yang mereka wakili. Walau bagaimanapun, prinsip-prinsip keadilan ni kena ada. Itu mencari kebaikan dan mengekalkan hubungan, iaitu kunci untuk mencapai kejayaan. Okay, mengapa kita perlu berunding ni? Okey, kenapa kita perlu berunding? Hal ini dapat dielakkan bahawa dari semasa ke semasa,
Konflik-konflik dan perselisihan akan timbul kerana keperluan, keinginan, matlamat dan kepercayaan seseorang itu berbeza antara satu sama lain. Tanpa perundingan, konflik boleh membawa kepada perdebatan dan juga kebencian yang menyebabkan ada pihak yang tidak berasa puas hati. Titik rundingan adalah untuk mencapai perjanjian tanpa menyebabkan halangan untuk berkomunikasi pada masa hadapan. Okey, ada beberapa proses untuk perundingan. Yang pertama iaitu persediaan. Yang kedua perbincangan. Yang ketiga penjelasan matlamat. Yang keempat berunding ke arah hasil menang-menang. Maksudnya kat sini ada give and take lah, bertolak ansur. Lakukan perjanjian. Dan terakhir sekali itu melaksanakan tindakan seterusnya. So bila kita dah berunding, kita dah fikir, kita dah cari jalan yang terbaik, maka kita buatlah tindakan yang terakhir. Okey. Jadi untuk dapatkan rundingan yang baik, bentangkan hujah-hujah yang jelas, tepat dan yakin bagi mengelakkan sebarang kekeliruan atau konflik dengan pihak yang lain. Kekal tenang semasa proses rundingan tu. Perlu bersabar jika perbincangan menjadi panas atau atas perkara yang kita tidak setuju. Berhati-hati dengan sebarang isyarat komunikasi lisan atau bukan lisan yang ditunjukkan. Perhatikan bahasa badan dan isyarat, bukan lisan yang lain. Jadi itulah tajuk kita untuk hari ini, iaitu kerja-kerja ataupun aplikasi kerja berpasukan. Jadi cikgu harap setiap pandangan cikgu ini kamu faham, dan juga dapat menerangkan objektif kerja, perbincangan yang membina, pembangunan aplikasi ahli pasukan dan juga memahami peraturan-peraturan di dalam kita bekerja secara berpasukan. Okey, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa buat latihan. Okey, sekian. Terima kasih.